Okay, class. So now let's continue to the second topic, which is the correlation. So what is correlation? Okay. So correlation ni adalah inferential statistics that measures the relation between two or more variables, also known as bivariate. Okay. Correlation ni kita nak measure the relationship antara satu variable ni dengan lagi satu variable. Okay. Sebagai contoh saya gunakan kamu punya variable untuk group project. Okay. Environmental knowledge is correlated with the green purchase behavior among Malaysian consumers. So environmental knowledge ni the first variable dan juga green purchase behavior ni adalah the second variable. Okay, so kita nak tengok relationship between environmental knowledge dan juga green purchase behavior. So itu adalah correlation. Okay, so next. Okay, so untuk tajuk correlational measures ni ada tiga jenis correlation yang kita akan belajar hari ni. Untuk correlation ni sebenarnya banyak. Okay, ada banyak, tapi untuk subjek ni kamu hanya akan belajar 3 saja. Okay. So, the first one adalah Pearson product moment. Lepas tu, the second one is Spearman's rule. And the last one is point by serial. Okay. So, untuk Pearson dengan Spearman ni, saya akan tunjukkan cara nak analyze dalam SPSS nanti. Tapi yang ni saya tak tunjuk. Okay. Sebab yang ni dia agak susah sikit untuk kamu. Okay. So, saya hanya akan terangkan dan saya akan tunjukkan untuk kamu macam mana nak calculate. Okay. Tapi saya tak tunjuk macam mana nak tengok, macam mana nak cari point by serial correlation menggunakan SPSS. Okay. So, what is Pearson product moment? Okay. Yang ni lah yang paling banyak digunakan. Sebab dia adalah parametrik. Yang ni non-parametrik. Okay. Yang ni pula, Yang ni pula, dia adalah parametrik juga. So, beza dia apa So, parametrik ni adalah kita gunakan bila kita punya data tu normal distributed dalam bentuk bell shape yang saya tunjuk hari tu. Okay. Spearman's rule ni non-parametric bila data yang kita dapat tu bukan dalam bentuk normal distribution. Bukan dalam bentuk bell shape. Maybe dalam bentuk skewed, maybe dalam bentuk bimodal apa semua tu lah. Yang saya tunjukkan hari tu kan graf-graf dia. Yang selain daripada non-parametric itu bukan normal distribution. Okay, so bila non-parametric ni, lepas ni istilah ni saya akan gunakan lagi untuk next punya inferential statistics. So, make sure kamu faham beza antara parametric dan juga non-parametric ni. Okay, so parametric ni kita akan gunakan bila mana data yang kita dapat tu normal. Non-parametric bila data yang kita dapat tu tak normal. Bukan dalam bentuk bell shape. Okay, bukan dalam bentuk bell shape. Alright. So, untuk Pearson product moment ni, kita measure linear relationship between two variable yang mana adalah continuous variable. Ingat lagi kan? Continuous variable ni apa? Variable yang dalam bentuk point, bukan whole number. Itu adalah continuous. Okay, yang dan variable ni adalah variable interval ataupun ratio. Okay, simbol dia ni R huruf kecil untuk Pearson Simbol dia adalah R huruf kecil. Dan selalunya untuk Pearson product ni dia punya scatter plot nanti dalam bentuk straight line. Bentuk line yang ni lah straight lah kan. Okay, so Spearman's rule ni pula adalah correlation yang measures the monotonic relationship between two ordinal variables ataupun salah satu tu adalah
ordinal variable. Okay, monotonic relationship ni maksudnya dia punya scatter plot tu dalam bentuk S. Okay, dalam bentuk macam ni, bukannya straight line. Itu bila nak guna Spearman's Rule tu, bila kita punya data tu dalam bentuk macam ni. Okay. So, bila kita analyze data kita tu, lepas tu nak tengok relationship between variable ni dengan variable ni. So, kita dapati variable kita tu adalah salah satunya ordinal, salah satunya scale. So, nak guna correlation type yang mana satu? Guna Spearman's Rule. Bila kita dapat, kita nak kaji relationship between variable yang satu tu interval, satu lagi tu ratio. Okay, so nak guna yang mana satu? Guna Pearson. Macam tu So, itu bila kita dah masukkan dalam SPSS kan, kita tengok measure dia, yang ni scale, yang ni nominal, yang ni ordinal. So, bila kita nak kaji antara dua variable tu, kita kena pilih lah type of correlational measures ni. Okay. Okay, so sama juga macam ni, Spearman's Rule ni, dia punya variable tu have been ranked. Okay, dia dah rank dia kan. Kan ordinal kan, itu kita belajar, dia rank, dia ada order kan. Dan dia juga continuous. Continuous ni bukan whole number lah. Okay, so dia punya symbol dia macam ni, R, lepas tu S kecil. Okay, then the last one adalah point by serial. Point by serial ni, dia measures the linear relationship. Sama kan macam yang ni kan, measure linear relationship juga kan, straight line jugalah yang ni, between two nominal, okay, and interval or ratio. So point by serial ni kita akan gunakan bila mana kita punya variable tu satu nominal, satu lagi interval ataupun ratio. Macam Pearson tu, dua-dua tu interval ataupun ratio. Kan? Yang Spearman's Rule pula ordinal ataupun salah satunya ordinal. Kalau point by serial ni pula, salah satu tu nominal, salah satu lagi interval ataupun ratio. Okay? So, kalau let's say data tu satu nominal, satu lagi ordinal, nak guna yang mana satu? Guna Spearman's Rule. Okay. So, ini simbol dia RPBI ni, PBI huruf kecil ni. Okay, so untuk yang ni, untuk correlation type yang ketiga ni, dia punya variable tu salah satu adalah discrete dichotomy. Discrete dichotomy ni bermaksud variable yang mana hanya ada dua choice sahaja. Okey, sebagai contoh gender hanya ada male dengan female sahaja. Ataupun macam apa-apalah soalan apa-apa kan. Lepas tu kamu punya pilihan jawapan tu ada true, false, ada yes, no, macam tu. Ada dua choice sahaja. Itu bermaksud discrete dichotomy. Bila mana kamu dapat variable tu, kamu tengok oh ni ada dua choice sahaja dan tak ada choice lain dah. So, itu adalah variable discrete dichotomy. Okay. So, saya harap kamu boleh clear lah antara the first correlational measures, the second correlational measures, and the third correlational measures. Okay. Dan kamu boleh tentukan sendiri nanti bila kamu buat RQ, nak tengok relationship antara variable yang ni dengan variable yang ni, kamu kena gunakan correlation measure yang mana satu. Okay, so let's continue dengan the first type of correlational measure, iaitu the Pearson product moment. Okay, so next. Okay, so dalam Pearson ni, ini adalah dia punya simbol R huruf kecil. Okay, macam saya cakap tadi, dia adalah parametrik. Parametrik, iaitu digunakan bila mana data yang kita dapat tu dalam bentuk normal distribution. Okay. Dan Pearson product moment ni measure the strength of relationship between two variables and we conclude the existence of the variables relationship. Okay. So, untuk Pearson ni, dia punya range dia between -1 dan juga +1. Okay.
Selalunya dalam bacaan dalam SPSS tu nanti, bila kamu run Pearson punya correlation ni, kamu akan dapati dia punya range tu dalam julat negatif 1 dan juga positif 1. Okay. So, bila kamu dapat R tu equals to plus or minus 1, maksudnya variables tu are perfectly related lah. Dua variables yang kamu kaji nak tengok dia punya relationship tu maksudnya perfectly related lah. Bila betul-betul duduk dekat atas negatif 1 ataupun positif 1. Dia punya perbezaan hanyalah yang ni positif, yang ni negatif. Okay, so bila R2 equals to plus or minus 1, itu bermaksud the strongest linear relationship. Okay, lepas tu, bila R2 equals to 0, maksudnya kedua-dua variable yang kamu kaji tu tak relate langsung. Tak ada relationship langsung. And this is the weakest linear relationship. Okay, yang mana tak ada relationship langsung antara dua variable tu. Bila kamu dapat R2 equals to 0. Okay, so kamu boleh tengok dalam gambar ni. Okay, so satu ni maksudnya perfect lah. Bila kamu dapat R2 equals to positive 1, maksudnya perfect lah. Ini daripada sini ke sini ia adalah positive correlation. Daripada sini ke sini ia adalah negative correlation. Okay, so dalam correlation coefficient ni dia terbahagi kepada 3. Ada weak, ada moderate, ada strong. Okay, so bila mana kamu dapat R tu nanti di antara kosong dengan plus 0.3 ni, kamu boleh concludekan dia adalah weak correlation. Macam tu Kalau kamu dapat dia tengah-tengah ni 0.5 contohlah kan. So kamu boleh conclude katakan dia adalah moderate correlation between two variable yang kamu nak kaji tu. Okay, kalau macam tengah-tengah ni antara 0.7 dengan 1 ni, maybe 0.8 ke 0.9 ke, so kamu boleh conclude lah cakap there is a strong correlation between this variable and that variable. Macam tu Yang ni pun sama juga. Cumanya dia punya perbezaan dia kamu kena nyatakan lah weak positive correlation, moderate positive correlation, strong positive correlation. Bila negatif 0.1 contoh. So kamu nyatakanlah, conclude lah dekat bawah, interpret the results. Kamu kata there is a weak negative correlation between relationship ni dengan relationship ni. Okay, lepas tu sama jugalah. Yang ni kalau di tengah-tengah sini moderate negative correlation, strong negative correlation. Okay, so saya harap kamu boleh faham Saya terpaksa lajukan tahu sebab nak singkatkan kamu punya masa untuk tengok video ni. Okay, so bila kamu dapat positive correlation ni, maksudnya both variables are bigger. Okay, maksudnya bila variables tu besar, yang ni pun besar juga. Tu dua-dua relationship dia. Bila yang ni banyak, yang ni pun banyak. Macam tu. Bila negative correlation, maksudnya satu variables tu besar, satu variables tu sikit. Macam tu. Bila kamu nak kaji kan relationship antara yang ni dengan yang ni. Contoh yang tadi tu environmental knowledge and apa tadi Contohlah environmental knowledge dengan social influence kan. Okay, so kamu tengok dia punya ni dah run apa semua, kamu tengok dia punya R, kamu dapat dia punya R tu dalam negative correlation. Maybe negative 0.5. So kamu report lah cakap yang there is a moderate negative correlation between environmental knowledge and social foundation. So maksudnya maybe environmental knowledge tu bigger, social influence ni the smaller one lah. Maybe macam tu lah. So kamu boleh interpret macam tu lah bila kamu dah run SPSS apa semua tu. Okay. Okay class, so next the scatter plots. Okay, so scatter plots untuk Pearson correlation ni dia berbentuk linear berbentuk satu straight line, garisan lurus. Okay, so ni contohlah gambar apa scatter plots ni untuk Pearson. Okay, sorry. Okay, so
Kalau perfect betul-betul R tu positive 1, dia punya scatter plot dia macam ni Dia punya taburan data tu macam ni. Okay, so kamu akan dapat tengok lah. Memang betul-betul lah straight line dekat sini. Okay. Lepas tu, dia kalau highly positive correlation ataupun strong, strong correlation, R equals to 0.8. Okay, so dia punya taburan data tu macam ni. Kamu boleh nampak tengok jugalah dia ada straight line je kat sini. Sorry. Dia ada straight line juga dekat situ. Okay. So kalau R equals to negative, R equals to 0.3. Okay. So kamu dapat tengoklah dia ada weak positive correlation dekat situ. Dia punya ni daripada 0 ni dekat bawah. Dia punya perbezaan linear scatter plot. Dia start dari sini dekat dengan 0. Lepas tu naik ke atas. Daripada 0 ni, daripada bawah ni makin naik. So ni menandakan dia positif. Okay. So bila no correlation at all, maksudnya dia punya taburan data tu kita dapat tengok memang berterabur lah. Memang tak ada bentuk langsung. Okay, ni R equals to 0. Lagi satu kalau non-linear ni macam ni. Bentuk U. Sama ada U atas tu. U macam ni. Sama ada berbentuk U macam ni. Ataupun berbentuk macam ni. U terbalik. Ni bermaksud non-linear lah. Ataupun R equals to 0. Okay. So, yang ni macam ni tadi kan. Start pada bawah kan. Yang ni start pada atas. Turun ke bawah. So, ni bermaksud negative correlation lah. Okay. Same goes to the other scatter plots lah. Okay. Macam dalam gambar ni. Okay. So, next. Ni formula. Untuk formula, kamu boleh refer dalam buku tu muka surat 67. Okay, refer buku Dr. Pamjit tu muka surat 67. Okay, so let's say kita ada dua continuous variable. Okay, nak tengok relationship between dua variable ni lah. Okay, so kita namakan dia satu sebagai X, satu lagi sebagai Y. Okay, so ini adalah dia punya formula macam dalam buku Dr. Pamjit tu. Okay, so dia punya formula adalah sigma X tolak X bar. Lepas tu lagi satu sigma, lagi satu ni Y. Lagi satu variable kita namakan dia sebagai Y. So, Y tolak Y bar. Okay. Lepas tu square rootkan sigma X tolak X bar square dengan sigma Y tolak Y bar square juga. Okay. So, kamu boleh tengok buku tu muka surat 69. Untuk tengok dia punya example kejap lagi Kejap lagi saya akan ajar kamu macam mana nak calculate dia. Okay. So, untuk example tu ada 10 orang student sebagai sampel dia. Lepas tu dia punya X variable adalah speaking skills. Dia punya Y variable adalah writing skills. Okay. So ini adalah the description for the formula ni. Untuk formula ni. Okay. So R bermaksud correlation coefficient. X adalah the values of X variable in a sample. X bar pula sample mean untuk X tadi. Lepas tu Y pula value dia apa? Lepas tu Y bar ni sample mean untuk Y variable. Okay. So next. Okay, so yang ni adalah table daripada buku Dr. Pamjit tu, page 70. Okay. So, let's say kamu dapat score untuk speaking skills dengan writing skills tadi kan. Okay, untuk X dengan Y ni. Untuk dalam soalan nanti kamu hanya akan diberikan dua table ni sahaja, X dan Y. Table yang lain ni kamu kena tambah sendiri. Okay, macam biasa. So, kamu tengoklah dia punya test score untuk
speaking skills ni, ni dia punya data. Untuk writing skills ni, dia punya data. Okay, tambahkan semua and letakkan sigma dia dekat sini. Sigma X ni apa, sigma Y ni apa. Okay, lepas tu, kamu kena cari apakah X bar-nya, kena cari apakah Y bar-nya. Okay, so dah dapat tadi sigma X-nya berapa kan. So nak cari mean dia macam mana, nak cari X bar-nya macam mana. 600 bahagi dengan berapa total number yang ada ni. Kan? So 600 bahagi dengan, ada berapa nombor ni? 10. Kan ada 10 sampel tadi kan, 10 orang student ni kan. So 600 bagi 10 dapatlah 60. So mean dia adalah 60. Okay. So next, untuk Y ni pula, cari Y bar dia, sama jugalah. Total ni kan 500 bahagi dengan 10. So dapat Y bar equals to 50. Okay. So X tolak X bar lah. Macam mana nak tolak? Ambil ni lah. Skor dia berapa. Each row ni kamu kena calculate sendiri Ni saya terpaksa lajukan tau. Okay. Sebab saya assume yang kamu dah tahu dah macam mana nak calculate ni. Macam yang saya ajar dalam video sebelum ni. Kan? Sama je macam mana nak kiranya. 20 tolak berapa min tadi? 60. So kira lah satu-satu. 20 tolak 60. Negative 40. Letak dekat table ni. Okay. So letak dekat table ni. Table negative 40 ni. Kira pula 30 tolak 60 berapa? Negative 30. 40 tolak 60 negative 20. 60 tolak 60 dapat kosong. Sama juga kosong. Kira sampai habis dan totalkan you will get 0. Okay. Sama jugalah yang ni pun. Y bar tadi berapa? 50 kan? So, ambil ni lah. 10 tolak 50 berapa? Negative 40. 30 tolak 50 berapa? Negative 20. Kira sampai habis dan totalkan. Okay? Lepas tu, kena tambah table ni pula. X tolak X bar square. Okay? So, yang ni simbol ni SS ni bermaksud sum of square. Okay? SS bermaksud sum of the squares. Yang ni untuk X, yang ni untuk Y. Okay. So, yang ni negatif 40 ni kamu squarekan dia. Kan? Dapatlah. Negatif 40 square. Dapatlah 1600. Squarekan semua jumlah dekat sini. Letaklah amount tu dekat sini. Calculate satu-satu, letak amount tu dekat sini. Kan? Lepas tu, tambahkan, kamu akan dapat total dia. Sum of square X ni berapa? Iaitu 4800. Okay. So, next. Y tolak Y square pula. Sama juga macam ni. Macam tadi. Okay. Value yang dekat sini ni, semuanya kamu square kan. Kamu letak dekat sini. Lepas tu dah dapat semua amountnya. Kamu tambah. Kamu akan dapat sum of square Y. Kamu dapat 5000. Okey. Lepas tu pula, yang ni. Yang ni kamu ambil negatif 40, darab negatif 40. Letak amount dekat sini. Lepas tu negatif 30, darab negatif 20. Letak amount dekat sini. Okey. Yang table ni, darab dengan table ni tau. Semuanya. Darab. Okey, sebab nanti nak masukkan dalam formula. Okey. So, lepas dah darab, dah dapat total berapa value semua yang dah dapat, kamu totalkan, dapatlah 4600. Okay. So, macam yang saya tunjukkan tadi, macam mana nak calculate mean untuk X dengan Y ni kan. Macam saya cakap tadi lah. Okay, macam ni. Lepas tu dah dapat dah amount 3-3 ni, masukkanlah dekat dalam equation. Okay. So, sigma X tolak X bar dengan Y tolak Y bar. Ambil yang mana? Ambil yang ni. Dah kira tadi total semua kan? So, ambil yang ni. Okay. Make sure lepas kamu kira semua ni, dah dapat amount ni, kamu double check tau. Sebab kalau salah key in dekat sini, salah calculate dekat sini, kamu akan dapat totalnya lain. Dan automatic kamu punya jawapan ni nanti lain. Salah. Okay. So,
Okay, dah dapat ni. Kamu masukkanlah 4,600 letak dekat sini. Lepas tu bahagi, tarik memanjang. Lepas tu square root. Both dalam bracket. Yang ni pula sum of square x ni. 4,800 letak dekat sini. Lepas tu darab dengan sum of square y ni. Okay, 5,000 ni letak pula dekat sini. Lepas tu kira lah. Kira and then you will get the answer. R equals to 0.94. So kalau R sama dengan 0.94 ni bermaksud macam dalam yang tadi tu kan, yang dalam sekejap macam ni. So 0.94 maksudnya dia ada strong positive correlation. Okay. So nanti kamu boleh report lah. Cakap yang data ni apa semua ni variable antara speaking skills dan juga writing skills ni, dia punya relationship dia equals R dia, correlation coefficient dia equals to 0.94, which is a strong positive correlation. Boleh report macam tu. Okay. So next, untuk coefficient of determination ni ataupun R square. Okay, so what is R square? Ini simbol dia So, R square ni dia assess how strong the linear relationship is between two variables. Okay, kita nak tengok berapa besar the linear relationship tu between two variables tadi. Okay, so R square ni used to explain how much variability of one factor can be caused by its relationship to another factor. Kan variability kan itu kan kita belajar kan dalam measure of dispersion kan. Nak tengok berapa banyak dia punya spread out of one factor tu yang menyebabkan dia punya relationship to another factor. Itu bermaksud itulah R square ni. Okay. So macam mana nak kira dia? Squarekan je lah total R tadi. Tadi kan dah dapat kan R equals to 0.94 kan. So kamu squarekan, you will get 0.88. Okay, lepas tu kamu kena convert kepada percentage. Okay, lepas tu kamu boleh conclude lah. Kan tadi kamu dah cakap dia ada strong positive correlation apa semua ayat tadi kan. Bla 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 tu. So lepas tu kamu tambah lagi. Does 88% of individuals' reading skills can be predicted from their writing skills dan juga vice versa. Maksudnya 88% of individuals' writing skills can be predicted from their speaking skills. Macam tu. Okay, sorry yang ni saya tersalah ni. Saya nak buat speaking skills ni. Tapi lagi buat reading. Sorry So, ini speaking skills lah sepatutnya. Vice versa. Okay, vice versa. So, next. Okay, so lepas tu kita run, masuklah dekat dalam SPSS. Okay, before kita run, kita tengok dulu kita buat dulu kita punya hypothesis testing tadi. Okay, contoh macam kita punya RQ. Is there any relationship between speaking skills and writing skills? Okay, so kamu nak tengok relationship antara X dengan Y tadi kan? Okay, so kamu report lah. Null hypothesis dia apa? There is no significant relationship between speaking skills and writing skills. Kalau alternative hypothesis ni apa? There is a significant relationship between speaking skills and writing skills. Okay, macam ni kamu tunjukkan dekat dalam chapter 2, dekat bahagian literature review tu. Okay. Okay, class. So, let's say ni data yang apa ni? Daripada buku tu yang saya ambil daripada buku muka surat 69 untuk Pearson. Untuk Pearson correlation. Okay, so let's say ni saya dah key in dah. Siap-siap. Okay. Kan minggu lepas saya ajar kan macam mana nak key in satu-satu kan. Okay, so ni untuk speaking skill. Variable yang first adalah speaking skills. Lepas tu variable yang second adalah writing skills. Lepas tu tukarkan yang ni decimal jadi kosong. Lepas tu bubuh label. Okay, lepas tu jadikan measure ni sebagai scale. Okay, sebab
untuk Pearson, dua-dua adalah interval dan juga ratio. Okay, so let's say dah key in variable tadi, lepas tu kamu key in lah satu-satu. 20, 30, 40, key in satu-satu score dia untuk speaking skills dan juga writing skills. Ikut macam dalam buku ni, page 69. Okay. Okay, so macam mana nak run correlation untuk Pearson? Okay, senang je. Tekan analyze ni. Okay. Tekan analyze. Lepas tu kamu ambil correlate. Kamu ambil bivariate. Okay, bivariate ni maksudnya tu lah nak measure dua relationship. Nak measure the relationship from two variables. Okay. So, tekan bivariate ni. Okay, lepas tu kamu tekan yang ni. Dan juga writing skills ni, kamu boleh pilih dua-dua. Kamu pilih buat tekan control ke, tekan shift ke. Tekan dua-dua sekaligus. Lepas tu tekan nak panah ni. Okay. Lepas tu tak payah nak pilih apa-apa pun dekat sini. Tak payah tekan pun. Kamu make sure yang Pearson ni tick. Lepas tu two tail dan flag significant correlation ni pun tick juga. Yang lain tak payah tekan apa-apa So next kamu tekan OK. So kamu akan dapat inilah tabelnya. Okay, kamu akan dapat tabel dia berbentuk macam ni. Okay, kejap. Okay, so kamu akan dapat output dia macam ni. Okay, so speaking skills, Pearson correlation, dia punya R dia ini. Negatif pula dah. 0.939. Okay, so ni R dia Ini R dia, ini pula P value dia. P value dia equals to 0.000. Nampak kan? Macam tadi yang saya cerita tadi. P value ni adalah the value untuk menentukan sama ada data yang kita dapat tu signifikan ataupun tidak. Okay. So, yang ni pun samalah writing skills. Maksudnya dua-dua ni ada relationship lah. Kamu boleh nampak dia punya R dia nak dekat dengan satu. So, meaning that dia ada strong positive correlation. Kan? Lepas tu dia punya P value dia pula less than alpha. Contoh kita ambil alpha 5% kan ataupun 0.05. So 0.000 ni less than alpha lah 0.05. Okay. So kamu boleh interpret the data tu buat ayat macam ni. Nanti ayat ni kamu masukkan dekat dalam finding tu nanti. Masukkan dalam kamu punya data analysis tu lah chapter 4. Okay. So, kamu buatlah for Pearson's correlation coefficient, speaking skills versus writing skills. Lepas tu buat R equals to 0.939 with P value 0.000. This shows that speaking skills and writing skills have strong positive correlation. Maksudnya dua-dua variables ni ada relationship. Dan dia punya correlation between both variables adalah strong positive correlation. Okay, hence there was a statistically significant relationship between speaking skills and writing skills. Sebab apa statistically significant? Sebab dia punya P value lebih kecil daripada alpha, iaitu 0.05, kecil daripada alpha. Dia punya P value adalah 0.000. Okay, so report lagi satu yang R square dia yang tadi 88% tu kan. Since the value of R square is 0.88, hence 88% of writing skills can be explained by speaking skills. Okay, so ni cara untuk interpret the results. Bila mana kamu dah run correlation tadi, tekan analyze, tekan correlate, tekan bivariate tu macam saya ajar tadi kan dalam SPSS tu. Lepas tu kamu akan dapat dan kamu akan dapat ini sebagai dia punya table. Ambil copy paste table ni,
kamu ambil, kamu letak dekat dalam kamu punya report nanti. Tapi, okay, ada tapi ini bukan format untuk APA tau. Table ni pun kena dalam bentuk format APA. Okay, so sekarang saya akan ajar kamu macam mana nak tukarkan table ni dalam bentuk APA. Double klik dekat table tu. Okay. Lepas tu kamu klik kanan. Dekat mana-mana pun tak kisah. Klik je kanan. Kamu ambil table looks. Okay. Double klik table tu dekat output. Kalau nak tukarkan dia kepada APA kan. Okay, sekejap saya tunjuk lagi sekali. Daripada table ni, kamu double klik. Klik 2 kali. Klik kanan dekat mana-mana je. Tak kisah. Kat sini pun boleh, sini pun boleh, mana-mana. Lepas tu kamu tekan table looks. Okay. Lepas tekan table looks, kamu boleh nampak kan dekat sini ni APA. Tapi dia punya font dia sans serif. Yang ni Times New Roman. Selalu untuk thesis ke apa ke, untuk FYP ke, inilah dia punya format. Okay. So tekan OK. So ambil yang ni nanti. Klik kanan, tekan copy, masuk dalam kamu punya report. Okay. Okay, next. Saya akan ajar kamu macam mana nak buat scatter plot untuk correlation yang ni. Okay. So, macam mana nak buat? Kamu klik graph. Okay, graph. Tadi analyze kan? Dah settle yang ni. Klik graph pula. Klik chart builder ni. Okay. Lepas tu kamu klik OK. Lepas tu, okay, ni saya dah buat tadi. So, saya reset balik Saya tunjukkan satu-satu dekat kamu. So, kejap saya ulang balik. Graph, chart builder, klik OK. Lepas tu, kamu dapat tengok banyak kan. Ni ada bar kat sini. Ada line, ada area, ada pie. Kita nak buat scatter plot. So, tekan dekat scatter ni. Okay. Lepas tu, kamu nak yang mana satu? Kita ambil yang ni lah, yang paling basic ni. Ambil yang ni. Lepas tu, drag kan simple scatter ni ke sini. Okay. Dapat kan? Boleh kan? Okay. So, lepas tu, kita ambil yang speaking skills ni. Yang mana yang variable yang first ni lah yang kita nak tengok relationship dia kan. Speaking skills ni letak dekat x-axis. Lepas tu the other one, writing skills ni pula letak dekat y-axis. Okay. Dapat kan? Ambil je yang ni, tarik, drag, letak dekat sini. Lepas tu ambil pula writing skills ni, drag, letak dekat sini. Okay. So, next. Apa yang kena buat pula? Double klik dekat sini, dekat score of writing skills ni. Lepas tu, kamu untick yang minimum. Biarkan dia kosong. Yang ni jangan tick tau. Okay, yang ni sahaja jangan tick. So, double klik yang ni tadi. Lepas tu, untick minimum ni. Biarkan dia kosong. Yang lain semua tick. Tak apa. Okay. So, next. Tekan OK. So, lepas tu kamu akan dapat ini adalah taburan data dia. So, boleh nampak kan dalam bentuk linear kan? Okay. So, next. Macam mana nak bagi ada garis tu? Garis straight line tu. Double klik. Okay. Lepas tu, kamu tekan element. Kamu tekan fit line at total. Nampak kan dah ada garis tu kan? Okay. So, yang ni kamu boleh set lah confidence interval kamu. Kalau kamu nak buat alpha kamu 1%, buat yang ni 99%. Kalau kamu nak alpha kamu makin sikit, 0.01%, maksudnya lagi sikit lah. Yang ni jadi 99.999 macam tu lah. Okay. So, yang ni saya tak nak ubah. Saya nak staykan je kepada 95%. And then, klik close. So, dah dapat lah. Ini dia punya. Ini kamu punya scatter plot untuk correlation. Okay. So, dapatlah. Ni R square linear dia. Dia dah bagi siap-siap kat sini. 0.88. Kita tak payah nak kira pun.
Dia dah bagikan dah. R square dia berapa. So, copy paste, masuk dekat dalam kamu punya findings tu nanti. Okay. So, itu untuk Pearson sahaja tau. So, next saya akan continue pula dengan Spearman row. Okay, so Spearman's row macam yang saya cakap tadi, dia adalah monotonik. Yang tadi linear, yang ni dia berbentuk S, dia punya graph. Dia bukan bentuk straight line. Okay, so Spearman's row ni pula dia adalah non-parametric. Okay, so bila mana kamu dapat data tu, kamu tengok, oh ni dia punya data tak normal. Bukan berbentuk bell shape curve tu. Tapi dia berbentuk lain. Sama ada skewed, kamu tengok mean dia, tengok standard deviation dia, tengok median dia, value dia tak sama. So, bila kamu nak tengok correlation between that variable and this variable, lepas tu kamu boleh ni lah, detect lah. Oh, kalau nak buat correlation, kena guna test yang mana satu. Kena guna type yang mana satu. Sama ada Pearson ataupun Spearman. Okay, so kalau data tu skewed ataupun bentuk lain lah, tak normal ke apa ke, kamu guna yang non-parametric. Okay, untuk correlation, non-parametricnya adalah Spearman row. Okay, so Spearman's row ni, kita measure the strength of relationship between two variables juga. Okay, so untuk Spearman's row ni, at least one variable is an ordinal scale. Okay, salah satunya ordinal scale, salah satunya interval ataupun ratio scale. So, kamu kena gunakan Spearman's row lah. Non-parametric lah. Okay. Lepas tu kalau macam dua-dua tu, kebiasaannya akan gunakan Pearson lah. Jarang lah orang guna Spearman's row ni. Melainkan untuk measure the relationship of ordinal scale. Okay. Okay, so dia punya tu pun sama juga. RS dia pun range between -1 dan juga +1. Sama macam yang Pearson tadi lah. Dia punya table yang bawah tu kan. Berapa yang strong, berapa moderate, berapa weak tu sama juga. Okay, tapi dalam Spearman's row ni kita tak gunakan yang variance, tak ada RS square tau. Macam yang tadi ada R square kan, yang ni tak ada. Dia tak ada proportion of variance, tak ada predictability ataupun linear interpretation. Okay, so tu perbezaan antara Spearman dan juga Pearson. Okay, so next, scatter plots ni pula dalam bentuk monotonik kan. Yang tadi ni linear, yang ni monotonik. Okay, so kalau garis merah ni linear ataupun untuk Pearson punya type. Okay, yang biru ni adalah monotonik. Okay, sama jugalah yang ni pun sama. Yang ni positif sebab dia start daripada bawah naik ke atas. Okay, yang ni pula start pada atas turun ke bawah, dia negative correlation. Okay, yang ni pula macam ni maksudnya dia punya maybe weak punya lah. Sebab memang betul-betul lain daripada straight line. Jauh sangat kan. S dia kan terlalu cenderung, terlalu curam macam ni kan. Macam ni boleh lagi lah. Okay, maybe ni strong negative correlation. Sebab dia punya bentuk ni nak dekat sama dengan linear. Yang ni memang jauh sangat. Okay. So, sama jugalah. Dia punya taburan data selalunya dalam bentuk macam ni lah. Kamu boleh nampak lah. Kalau taburan data tu bentuk S, so automatic itu adalah Spearman. Okay. So, let's say dalam exam question nanti, dia bagi soalan contoh macam berapa correlation yang paling strong. So, kamu pilih lah. Dalam pilihan jawapan ABCD tu, yang mana yang dekat dengan satu, so itu adalah yang paling strong. Macam tu. Yang paling weak, yang mana? Bukan -1 tau. -1 tu adalah yang strong, tapi negative correlation. Yang paling, the weakest correlation adalah
R equals to 0 ataupun RS equals to 0. Okay. Kalau negatif 0.1 yang tu weak lah tapi bukan the weakest. Weakest adalah yang equals to 0. Okay. So next formula. Formula untuk Spearman's Rule ni adalah yang ni. Okay, kamu boleh refer buku Dr. Pangjik tu, muka surat 72. Okay, so let's say sama juga macam tadi. Let's say kita ada dua continuous variables dan kita nak cari relationship between dua continuous variables tu dan kita namakan dia sebagai X dan satu lagi adalah Y. Okay, so kamu refer example page 72 yang melibatkan 5 orang student. Okay, so ni adalah formula dia iaitu RS equals to 1 tolak 6 dalam bracket sigma D. D ni apa? D ni adalah the difference between the two ranks of each score. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak cari differences ni. Okay, lepas tu tutup X square, lepas tu tutup bracket, bahagi dengan N, darab dengan N square tolak 1. Okay, so next. So, ni cara kira dia Okay, kamu boleh refer table tu muka surat 72. Let's say dia bagikan dekat kamu table X dengan Y ni. Contoh X ni speaking skills kan, Y ni writing skills. Lepas tu dia bagilah 5, 15, 25, 35, 45. Contohlah dia punya skor. 15, 25, 5, 30, 50. Okay, so step dia apa yang kamu kena buat? Okay, kamu tambah 4 table dekat sebelah dia iaitu rank X, rank Y, D. Ni simbol ni maksudnya always positif tau. Bila ada nak cakap bukan bracket, nama apa tahu benda ni yang garis lurus ni sebelah dekat simbol D ni maksudnya always positif. Tak ada pun, tak boleh negatif. Okay. Lepas tu D ni kita square kan. Jumlah yang dekat sini kita square kan. Okay. So ada 4 table ni Okay. Lepas tu ordering the scores in ascending or descending rank. Okay. So kita susunlah skor tu sama ada ascending ataupun descending. Macam tu. Okay. So untuk X kita susunkan ikut macam yang ni saya bagi contoh ni descending order Saya susun yang besar dulu adalah rank yang first dan yang paling sikit tu adalah rank yang last. Macam tu. Okay, so 45 ni rank yang first lah. Okay, sebab yang tu paling banyak. Saya susun ikut descending order Okay, lepas tu 35, 2, 25, 3, 15, 4, 5, 5. Rank yang kelima. Okay, lepas tu yang Y pula susun jugalah yang mana yang paling besar, yang first. Okay, so yang ni 50 ni adalah first rank. Lepas tu 30 ni kan second. Lepas tu yang ketiga berapa? 25 ni. Nombor 3. Lepas tu yang ni 4, yang ni last 5. Okay, so D. D adalah the difference between rank X dengan rank Y ni. Okay, so 5 tolak 4 dapat 1. 4 tolak 3 dapat 1. Okay, 3 tolak 5 kita akan dapat negatif 2. Tapi kena ingat yang ini adalah always positif. Kan tadi saya cakap kan. So, kalau dapat negatif, kamu tukarkan dia jadi positif dekat sini Okay. Tak kisah yang ni Y nak tolak X, X nak tolak Y pun tak kisah. Sebab jumlah perbezaan antara sini ni, dua benda ni, dua rank ni, kita akan dapat dalam bentuk positif. Okay. So, 2 tolak 2, kosong. 1 tolak 1, kosong juga. Okay. Lepas tu, jumlah yang dekat sini ni kamu square kan. Okay. Buat D square dia, kamu akan dapatlah jumlah dekat sini. So, lepas tu kamu kena sigma kan dia. Kira total untuk semua ni, untuk D square ni. So, you will get 6. Okay. So, lepas tu bila dah dapat dah semua amount dekat dalam table ni, kamu masukkan dekat dalam formula. Okay, so 1 tolak 6. Lepas tu buka bracket, letak sigma D square nya berapa? 6. Okay, so letak 6. Okay, lepas tu N dia, berapa banyak nombor ni? Ada 5. So, letaklah 5, buka bracket, 5 square tolak 1. Kamu kira masuk dalam calculator and you will get this answer.
Okey, boleh kan? Boleh faham kan? Macam mana nak dapat? So, saya assume kamu dah dah senang, dah power lah, dah terror lah dalam calculation yang ni So, saya akan cepatkan sikit so that saya boleh ringkaskan saya punya video ni. Okay. So, next saya continue ya. Okay, so untuk Spearman ni juga saya akan tunjukkan macam mana nak run SPSS dia. Okay, so ni hypothesis testing sama juga macam tadi di mana kamu punya RQ adalah is there any relationship between speaking skills X variable and writing skills iaitu Y variable. So null hypothesis dia there is no significant relationship between speaking skills and writing skills. Lepas tu, alternative hypothesis, there is a significant relationship between speaking skills and writing skills. Okay? Macam saya cakap tadi, letakkan ni dekat chapter 1, bahagian background of the study tu, bahagian research question. Okay? Lepas tu, hypothesis ni letak dekat chapter 2, lepas kamu dah buat literature review dah cakap apa benda pasal variable tu. So, kamu akan letakkan hypothesis dekat situ. Okay. So, next. So, let's say kita tengok ni lah. Yang exercise muka surat 73. Ni exercise muka surat 73. Okay. So, untuk yang ni, macam tadilah, kamu key in variable dia dulu. Letakkan speaking skills, writing skills. Lepas tu decimal ni buat kosong. Yang ni pun buat kosong. Lepas tu label ni kamu buat speaking skills, writing skills. Tak kisah apa-apa pun tak kisah. Okay, asalkan kamu faham. Okay. Lepas tu, measure ni, buat ordinal dua-dua pun tak apa. Nak buat salah satu ordinal pun tak apa. Nak buat satu scale pun tak apa. Tak kisah. Asalkan kamu tahulah, okay, yang ni dua-dua rank ni. So, buatlah dua-dua ordinal. Kalau salah satunya scale, kamu rasa dia interval dan juga kamu tahu itu adalah ratio. So, kamu buat dia salah satunya ratio. Okay, ini Spearman ni kalau salah satu ordinal ataupun dua-dua ordinal. Okay, so next data view pula. Kamu key in lah. Dia punya test score dia ni. Yang macam dalam page 73. Key in lah salah satu, 20, 30 sampai habis Okay, so now, lepas dah habis key in, apa yang kita kena buat ialah tekan analyze sama macam tadi. Lepas tu correlate. Lepas tu bivariate. Okay. Ini tadi saya dah buat ni. So saya nak reset. Okay, so lepas dah ni, dah tekan dah. Saya go through balik Analyze, correlate, bivariate. Okay, lepas tu kamu tekan shift, tekan yang ni. Klik yang writing skills tu, lepas tu klik arrow ni. Okay, lepas yang ni, kita bukannya nak Pearson tau, kita nak tengok Spearman. So, klik dekat Spearman dan untick dekat Pearson. Yang lain jangan kacau. Make sure test of significant ni to tail. Yang ni pun tickkan. Okay, lepas tu tekan OK. Okay. So, lepas tu kamu akan dapat ni lah tabelnya. Alright. Kamu akan dapat Spearman's row ni. Ini tabelnya. Okay. So, next. Okay, kelas. So, kamu dah dapat dah table tadi kan. Macam dalam yang output SPSS tu. So, kamu dapat tengok ini adalah R dia. 0.907. 0.907. Okay. P-value dia equals to 0.000. Okay. So, bila less than, maksudnya statistically significant. Kalau greater than, maksudnya kamu fail to reject null hypothesis lah. Maksudnya tak ada relationship at all. Tak ada
change, tak ada differences. Okay, so ini cara untuk kamu interpret the results. Okay, so for Spearman's correlation coefficient, speaking skills versus writing skills R equals to 0.907 with p-value 0.000. Okay, less than alpha kan. So this shows that speaking skills and writing skills have strong positive correlation. Sebab dia positif dan dia dekat dengan satu. So, itu adalah strong positive correlation. Hence, there was a statistically significant relationship between speaking skills and writing skills. Sebab apa statistically significant? Sebab p-value dia less than alpha. Less than 0.05. Alpha yang kita nak, yang kita dah set siap-siap lah. Nak tentukan sama ada kita punya data tu statistically significant ataupun tidak. Okay. So, yang ni saya tak tunjuk pun macam mana nak cari scatter plot tu sebab yang ni jarang orang pakai lah Spearman ni sebenarnya. Bila data tu tak normal je baru diorang akan guna yang ni. Okay. So, selalunya orang akan gunakan Pearson tu. Okay, so next saya akan continue dengan point by serial. Okay, so this is the last type of correlational measures. Okay, so untuk point by serial correlation coefficient ni, dia punya simbol ni macam ni RPBI ni PBI kecil ni. So dia adalah parametrik. Okay, dia digunakan sebab data tu ialah normal distribution. Okay, lepas tu dia measure the strength of relationship between two variables. One variable is discrete dichotomy and the other one is continuous. Sama ada interval ataupun scale. Okay, discrete dichotomy ni selalunya nominal lah. Okay, discrete dichotomy ni adalah variable yang ada dua choices sahaja. Sama ada satu ataupun dua. Okay, sama contoh macam gender, sama ada male ataupun female. Ataupun macam maybe ada question apa-apa ke kan. Lepas tu nak tanya dia punya ada experience ke tidak, tahu ke tidak benda tu. Contoh dekat dalam kamu punya questionnaire tu So kamu letakkan dekat dia punya pilihan jawapan tu true or false, yes or no. So benda tu adalah discrete dichotomy. Okay, lepas tu dia punya range dia tengah-tengah tau. Dia tak boleh jadi negatif 1 dan tak boleh jadi positif 1. Dia antara negatif 1 dan juga 1. Okay, dia tak boleh jadi negatif 1 dan tak boleh jadi positif 1. Okay, so ni adalah formula dia. Kamu boleh refer buku Dr. Pamjit tu juga, muka surat 74. Okay, so formula dia macam ni X bar P tolak X bar Q. Okay, dia adalah means of the X scores. Dia adalah means of the X scores in two categories of dichotomous variable. Okay, sekejap lagi saya akan terangkan in detail. So, ni saya cuma bagi tahu dulu apakah description for the formula. Okay, so square root dengan PQ. PQ pula adalah proportions of scores in each of the two categories of the dichotomous variable. Okay, Y. Okay, so dia divide dengan SX. SX adalah standard deviation of X. Okay, so kamu tengok page 74, example 6. Okay, itu adalah example untuk 10 student sample. Okay, so X variable dia adalah the test score, special test score, and then Y variable dia adalah gender. Okay, gender ni discrete dichotomy kan. Okay, so next. Okay, kelas. So, let's say ini adalah data yang kamu dapat. Dia bagi X dengan Y sahaja. Dua table yang kat sebelah ni kamu kena tambah sendiri Okay, so apa yang kamu kena buat? Mula-mula kamu tengok dulu yang Y ni gender dia. Tengok gender dia. 1 untuk male, 2 untuk female.
Okay, so kamu tentukanlah male-nya ada berapa, female-nya ada berapa. Out of berapa number of scores ni, berapa peratus male, berapa peratus female. So itu untuk itu yang kita akan listkan untuk proportion tu, untuk P and Q tu. Okay, so first kita kena cari X bar untuk P dulu. P-nya apa? Male. Okay, so X bar dia, kamu ambil skor untuk male sahaja, yang female ni abaikan. Okay, dan tambah, lepas tu divide by berapa banyak skor untuk male tu. Okay, so yang ni, kamu tengok kan yang saya tanda biru ni kan. So male 20 tambah 60 tambah 60 tambah 70 tambah 70 tambah 90 bahagi dengan 6. Sebab ada 6 skor untuk male dekat sini. So dah tambah apa semua tu, dapat 370 bahagi dengan 6, kamu akan dapat 61.67. Okay, so itu untuk X bar P. Average score for males only. Okay, lepas tu average score for female pula, X bar untuk Q. Okay, so female ni kamu tambah 30 tambah 40 tambah 80 tambah 80 bahagi dengan 4. Okay, 230 bahagi dengan 4. Kamu akan dapat 57.5. Alright. So, lepas tu, standard deviation pula. Cari standard deviation dia pula untuk skor ni So, macam mana ni dia punya formula. Okay, so, kamu tambah table dekat sebelah dia. Okay. So, kamu tambah X tolak X bar. So, macam mana nak cari X bar? Sigma kan semua ni, totalkan semua ni berapa? 20 sampai 90 ni tambah. Lepas tu, kamu bahagi dengan 10 sebab ada 10N dekat sini kan. So, kamu akan dapat, tambah semua ni, kamu akan dapat 600. 600 bahagi dengan 10. Kamu akan dapat 60. Okay, so untuk calculate X tolak X bar ni, 20 tolak 60. Kamu akan dapat negatif 40. Okay, 30 tolak 60 dapat negatif 30. 40 tolak 60 dapat negatif 20. 60 tolak 60, 0. 60, 60, 0. Okay, ulang semua tu, kamu cari semua value untuk X tolak X bar ni. Dan totalkan, kamu akan dapat sigma dia equals to 0. Okay, lepas tu, squarekan pula semua jumlah ni. Okay, squarekan. Kamu akan letak semua value yang kamu dah square tu, letak dekat sini. Lepas tu, tambah semua value dekat sini. Kamu akan dapat 4,800 macam dekat dalam table ni. Okay, so masukkan 4,800 dalam ni, dalam formula. Lepas tu bahagi dengan N dia berapa? 10. N tolak dengan 1. 10 tolak dengan 1. Kira dalam kalkulator, kamu akan dapat amount ni. 23.1. Okay. So, lepas tu. P. Macam mana nak cari P ni? Okay, so. P ni untuk male kan? So, kamu kira lah. Male ni ada berapa? Ada 6. 6 bahagi dengan 10. Bahagi dengan total N. Total number of score ada berapa? 10 kan? Okay, so 6 bahagi dengan 10. So, P equals to 0.6. Female pula ada berapa? 4. 4 bahagi dengan 10. Bahagi dengan N. So, dapat 0.4. Itu untuk P equals to 0.6. Q equals to 0.4. Okay. Lepas tu, masukkan semua yang kamu dapat dekat atas ni. Kamu dah list down semuanya kan? Masukkan, letakkan dalam equation tu tadi. Masukkan, letak dalam formula tu tadi. So, kamu akan dapatlah jawapan ni. Okay. Kira betul-betul So, kamu akan dapat jawapan macam dalam buku ni. Buku Dr. Pamjit ni. 0.425. Okay, so saya harap semua boleh dapat tangkap lah cara untuk calculate untuk point by serial ni So, yeah, that's all untuk correlation.
Okay, so untuk point by serial ni saya cuma ajar kamu cara untuk calculate sahaja dan tak tunjuk pun macam mana nak cari dalam SPSS sebab cara dia agak sukar dan lagipun benda ni tak masuk pun dalam silibus kamu. Okay, dan tak masuk exam pun. So kamu tak payah nak peningkan kepala, kamu fokus je untuk yang dua type yang first tadi, iaitu Pearson dan juga Spearman. So, in case kalau kamu ada apa-apa yang kamu tak faham tentang tajuk ni, please ask me. Okay? Kalau kamu nak discuss tentang ni dalam Google Meet pun, let me know. Okay? Bagi tahu dalam group, cakap pada saya, Miss saya tak faham gini dan saya nak tanya dalam Google Meet. Ataupun kalau kamu rasa tak nak pun tak apa, kamu tanya dalam WhatsApp pun boleh. Okay? Okay, so that's all untuk lesson hari ini. So, next week kita akan continue dengan T-test pula. So, after this, lepas kamu dah habis belajar tentang correlation ni, lepas kamu dah faham macam mana correlation ni, okay, so kamu boleh discuss dengan team member kamu untuk group project tu. Let's say kamu buat research question yang melibatkan correlation. Okay, so contoh nak cari relationship antara yang ni dengan yang ni kan. So, kamu boleh decide dah lah satu RQ dekat situ. Okay. So, kamu boleh tahu macam mana nak cari, nak analyse guna apa. Pearson, Spearman ataupun point by serial. Dan calculation tu saya dalam report tu tak payah tunjuk pun. Kamu just tunjuk yang SPSS saja, cara untuk analyse guna SPSS tu sahaja. So, kamu tunjuk table yang tadi tu, yang ada R, yang dalam output SPSS tu, tunjuk yang tu dan kamu tunjuk cara untuk interpret the results tu. Okay, so itu je lah. Maybe kamu boleh buat RQ kamu untuk kamu punya group project bagi group masing-masing. Maybe kamu boleh buat satu descriptive statistics sebab kita dah habis dah descriptive statistics. And then today's lesson correlation. So satu melibatkan descriptive statistics, satu lagi melibatkan correlation. And next week melibatkan T-test. So kamu boleh guna dah lah 3 jenis type of statistical techniques ni untuk kamu punya group project. Okay. So boleh dah lah start writing your group project report. Okay. So, saya rasa setakat itu saja lesson untuk hari ini. Anything, kalau ada apa-apa problem, let me know. Okay. That's all. Thank you.